Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 29 Julai bersama saya Adi Akmal Shahrom dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Dan berikut tajuk utama malam ini. PRN 3 Dun di Gombak jadi perhatian. Juga kerusi Dun Bain lepas PAS boikot penamaan calon PN. Pilihan Raya Negeri PRN bagi 6 negeri bermula hari ini dengan proses penamaan calon di 173 pusat di seluruh negara. Kesemua calon akan bertanding mengisi 245 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN membabitkan Negeri Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Selangor dan Negeri Sembilan. Di Kelantan, proses penamaan calon di kesemua 18 pusat berjalan lancar dan selesai sekitar jam 10 pagi tadi. Bagi DUN N03 Pasir Pekan menyaksikan perlawanan antara dua penjuru di mana calon daripada Pakatan Harapan PH Samak Sari Ibrahim berdepan dengan calon Perikatan Nasional PN dari Parti Islam Se-Malaysia PAS merangkap Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob. Meskipun menjadi antara lokasi panas bagi PRN di negeri ini, namun suasana sekitar proses penamaan calon tenang tanpa sebarang provokasi dan dikawal ketat oleh pihak berkuasa. Kita menawarkan satu khidmat yang mungkin memberi impak besar. Pertama sekali dari segi yang kita lihat banyak isu-isu rakyat yang belum selesai, yang harus dipikul oleh wakil rakyat, dan kita melihat bahawa perlu ada suntikan barulah untuk rakyat. Menggerakkan agenda pembangunan ini harus dimulakan dengan rakyat tunjuk sikap mereka. Saya mengharapkan bahawa semua pengunjung-penyokong bersifat secara terbuka, penuh demokrasi, tidak ada apa-apa perkara yang minta tidak ada perkara yang tidak berlaku dengan baik, supaya berlaku dengan baiklah. Itulah harapan kita. PRN Kelantan mempunyai 45 DUN di mana 40 DUN bakal menyaksikan perlawanan dua penjuru. Manakala DUN Cempaka, Tendong, Jelawat serta Temangan sebanyak 3 penjuru serta DUN Kota Lama dengan 4 penjuru. Manakala di Selangor, pusat penamaan calon 3 DUN dalam Parlimen Gombak menjadi perhatian. Ia membabitkan DUN Sungai Tua, Hulu Klang dan Gombak Setia. Paling mencuri tumpuan, semua pemimpin tertinggi parti turut hadir bagi memberi sokongan kepada calon yang bertanding untuk DUN berkenaan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim serta pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS merangkap Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Muhammad Noor dan Setiausaha Agung BN Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir hadir mengiringi 3 calon gabungan berkenaan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sungai Pusu. Kerusi Sungai 2 N16 ditandingi pengerusi PH Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari yang juga Menteri Besar yang bakal berdepan dengan calon Perikatan Nasional Muhammad Hanif yang juga Setiausaha Pemuda PAS. Datuk Seri Amiruddin sebelum ini merupakan penyandang kerusi itu yang menang pada PRU 14 dengan majoriti 11,374 undi. Sementara itu, DUN Hulu Kelang juga mendapat perhatian selepas Datuk Seri Azmin Ali bertanding untuk kerusi itu. Kehadiran beliau diiringi pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang turut memberikan sokongan. Beliau ditentang timbalan Ketua Wanita PKR yang juga bekas anak didiknya dalam arena politik, Juwairia Zulkifli, bagi merebut kerusi Hulu Kelang. Manakala untuk kerusi Gombak Setia, Muhammad Hilman Idham yang dahulunya menang atas tiket PH kembali mempertahankan kerusi itu namun atas tiket bersatu. Beliau yang ketika itu menang dengan majoriti 12,399 menewaskan Megat Zulkarnain Omardin, pengurusi Perhubungan UMNO Selangor yang kini menjadi saingannya pada PRN kali ini.
Di Pulau Pinang, kerusi Dun Bayan lepas antara yang menjadi tumpuan pada PRN kali ini. Kerusi tersebut menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Perikatan Nasional PN, Presiden Parti Gerakan Pulau Pinang Datuk Dr. Dominic Lau dan penyandangnya Azrul Mahathir Aziz dari Pakatan Harapan PH. Kerusi Dun Bayan lepas menjadi kontroversi apabila pencalonan Datuk Dr. Dominic untuk bertanding di kerusi majoriti Melayu itu menerima bantahan daripada PAS Bayan lepas. PAS sepatutnya meletakkan calon dari parti itu untuk bertanding di kerusi berkenaan pada PRN kali ini. Pencalonan Dominic itu secara tidak langsung menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan PAS Bayan lepas yang mengancam untuk memboikot proses penamaan calon hari ini. Not only PAS, I would say that all the component party and also the NGOs, those who are concerns the futures of the Penang, you don't participate in party politics is okay, but concern helping out, I think we we welcome all the helps from the NGO, temples, church, all the non-profit organisations, not only component party. Sementara itu, kira-kira 300 penyokong Pakatan Harapan PH mengiringi calon Azrul Mahathir Aziz sambil berselawat serta melaungkan slogan Pening Elok Dah. Pakatan Harapan di Bayan Lepas, kita ready lah, siapa-siapa pun jadi pencabar kita lah. Kita yakin rakyat dah ready, dah buat decision pun dalam masa 5 tahun ni untuk pangkal siapa lah. InsyaAllah. Saya rasa bila parti politik ni sesiapa saja pun boleh tanding. Bebas pun boleh tanding, you pun boleh bertanding juga kan. Bagi saya itu hak mereka lah. Cuma kita nampak kesatuan mereka tak kokoh lah. Tak kokoh. Di situlah kita punya kekuatan balik. Terdapat 3 dun di bawah Parlimen Balik Pulau iaitu Bayan Lepas, Pulau Betong dan Teluk Bahang. Pada pilihan raya umum ke-14, Azrul dari Parti Amanah menang dengan majoriti 5,245 menewaskan Cikgu Rusli Hashim dari Barisan Nasional dan Zarina Shintamadar dari PAS. Sementara itu, di Kedah, polis mengesan 2 kes drone yang diterbangkan ketika proses penamaan calon PRN. Penggunaan drone adalah dilarang sepanjang PRN termasuk ketika ceramah politik. Kes pertama, polis menahan seorang lelaki dipercayai cuba menerbangkan drone ketika proses penamaan calon pilihan raya negeri PRN di Pendang. Susulan itu, Ketua Polis Kedah Datuk Fisol Salih berkata, lelaki berusia 24 tahun itu ditahan oleh pasukan Ops Cantas selepas dikesan menaikkan drone di atas penyokong dipercayai sekitar jam 9 pagi. Manakala bagi kes kedua berlaku di Kuala Kedah. Yang macam di kes di Kuala Kedah ni, ianya menggunakan drone pertanian tu. Menggunakan drone pertanian. Dan kita pun minta pegawai penyiasat cek di sana memang tidak ada kamera. Tidak ada kamera. Jadi that's why pada peringkat awal ini kita dah terima laporan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah. Datuk Fisol berkata kes ini akan disiasat mengikut Seksyen 143 Peraturan Penerbangan Awam 2016. Katanya sebelum ini pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan larangan menerbangkan drone bagi memastikan kelancaran pilihan raya termasuk pada 3 tarikh penting iaitu hari penamaan calon, pengundian awal pada 8 Ogos dan hari pengundian pada 12 Ogos serta sepanjang 14 hari tempoh berkempen selepas hari penamaan calon. Hasil padi dihanyutkan banjir 2 kali setahun. Bertemu kembali. Pilihan Raya Negeri PRN yang sedang berlangsung, medan untuk rakyat meluahkan suara dan harapan mereka terhadap individu yang akan dipilih untuk membawa perubahan. Bagi rakyat Kedah, mereka mahu ahli Dewan Undangan Negeri Adun yang dipilih nanti tidak merupakan kawasan masing-masing
menunaikan janji yang diberikan dan berusaha membawa perubahan yang besar kepada Kedah, terutama dari sudut ekonomi dan pembangunan. Wartawan Zaim Zamani ada butirannya. Pengundi Kedah yang ditemui memaklumkan mereka percaya negeri jelapang padi ini mempunyai banyak potensi dari sudut ekonomi dan pelancongan. Kata mereka, Kedah mempunyai banyak kawasan untuk diteroka dan ditukar menjadi lokasi untuk pembangunan dan perindustrian. Pentadbiran yang baik, tegas pengundi, akan memberi banyak manfaat yang akan dirasai sendiri penduduk di Kedah. Dan atas faktor itu, pemilihan pentadbir negeri yang tepat amat penting. Saya harap kerajaan negeri dapat tingkatkan lagi ekonomi dekat sini sebab nego pun slow sekarang ni sebab ya kan orang tak ada duit, lepas tu lagi apa pelancong tak ramai. Orang pun kalau dapat gaji baru orang kat sini penuh. Dalam seminggu ada 2 kali orang penuh, lepas tu slow. Harap kerajaan ni yang baru ni kalau siapa yang merintah kau nak lagi bagus lagi lah ekonomi sebab kau berniaga. Lepas tu kau harap macam tu lah kerajaan baru ni. Siapa menang tak menang tu belakang kira janji bantu rakyat. Dia buat kerja lah, yang itu yang penting. Lepas tu kawasan-kawasan dia kena jagalah. Kalau komuniti dia tak jaga, macam mana dia nak menjaga kawasan tu? Ya, kawasan komuniti penting. Penting untuk kerjasama apa dia nak meningkat. Ya, kawasan-kawasan tu kalau dia don kawasan tu, dia tak ambil tahu kawasan tu 5 tahun lagi nak main, tak perlu dia masuk calon. Perubahan tu nak kata tu sampah terlalu banyak tu. Dengan air tu susah nak dapat tu. Kena pergi, orang kata apa, kena tunggu sadar kena main hantar air. Itu sajalah nak bagi tahu. Saya ni nak cakap pun minta bagi semua elok lah. Itu sajalah aku nak cakap pun. Nak kata orang pun tak boleh. Peluang kerja tu memang korang di Kedah. Di Kedah ni dia alasak. Minta bagi dia buka sikit. Tambah pengundi, mereka meletakkan harapan yang amat tinggi kepada bakal pemimpin kerajaan negeri yang seterusnya. Mereka berharap kuasa yang diberikan rakyat itu akan digunakan untuk rakyat kembali, bukan untuk diri sendiri. Bagi pengundi di Kedah, siapapun yang akan diumum sebagai pemenang pada 12 Ogos nanti yang seterusnya akan membentuk kerajaan negeri akan terus berusaha untuk membangunkan negeri Kedah yang mempunyai pelbagai potensi terutama dari sudut ekonomi dan pelancongan. Pengundi juga berharap isu-isu yang berlarutan seperti masalah air akan dapat segera diselesaikan kerana bekalan asas itu merupakan perkara yang amat penting untuk kehidupan rakyat. Laporan Zaim Zamani dan juru kamera Nazir Kasim dari Kedah untuk Berita Hijrah. Penduduk Marang menghela nafas lega apabila jambatan baru dengan jajaran 2.5 km bakal terbina menjelang 2025. Rata-rata penduduk berkata pembinaan jambatan yang menghubungkan Kuala Terengganu, Kuantan itu bukan sahaja dapat mengurangkan kesesakan jalan raya, malah mengukuhkan lagi sosioekonomi penduduk di kawasan tersebut. Wartawan Khazizah Faisal ada butirannya. Menurut salah seorang penduduk, Muhammad Saleh Jusoh, yang sudah tinggal di daerah Marang selama 30 tahun berkata, ada kala kesesakan di jambatan sedia ada itu sepanjang sehingga 1 kilometer. Lebih-lebih lagi pada musim perayaan dan cuti sekolah, berikutan jalan raya yang sempit dan kurang selesa untuk pengguna melalui jambatan itu. Sudah tentulah, memang banyak memberi kemudahan kepada penduduk sekitar ni. Dan orang-orang lain kali pun daripada Kuala Lumpur ke yang tidak lalu jalan daripada Dun. Sekarang ni ada lebuh raya, tapi sekarang ni kalau jalan mata, jalan lama melalui ni jalan ni lah. Jadi sepatutnya jalan lama dah jambatan ada dengan keadaan kenderaan itu banyak sekarang ni kan untuk sekali perayaan memang jam kalau sebelum ni. Memang jam jauh lah dulu. Kalau tiap hari perayaan hari biasa mungkin tak ada masalah lah. Menurut salah seorang peniaga pula, Muda Awang, pembinaan jambatan baharu 4 lorong berkenaan adalah tepat pada masanya.
Kelancaran trafik di kawasan itu bukan sahaja memudahkan perjalanan penduduk setempat dan pelancong luar, malah dapat merancakkan lagi aktiviti perniagaan penduduk. Dulu Marang memang satu ketinggalan daripada tempat-tempat lain. Sekarang dah baru ni semua, yang lama semua tekor baru. Mungkin bila ada jabatan baru boleh menambahkan lagi rezeki, saya kata insya-Allah. Menurut Muhammad Hafiz Rizan yang sudah tinggal 34 tahun di sini pula berkata, dia meletakkan harapan agar pembinaan jambatan baharu itu dapat disiapkan secepat mungkin. Kesan baik, bila tiba musim raya, mungkin dok jam sangat kot. Dia siap lah. Orang susah nak jalan jam petang. Agak-agak dia siap buat gana-gana. Pembangunan infrastruktur di daerah Marang itu, kata mereka, amat dinanti-nantikan penduduk. Lebih-lebih lagi Marang antara kawasan yang menjadi tarikan pelancong di negeri itu. Di sebelah kanan saya ini merupakan projek Jambatan Baharu Marang yang menghubungkan di antara Kuala Terengganu dan juga Kuantan. Jajaran sepanjang 2.5 km ini sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas di kawasan ini dan sekaligus mengukuhkan lagi sosioekonomi penduduk di kawasan Marang. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Baru saja mahu menikmati hasil benih padi yang hanya menunggu masa untuk matang, akhirnya rosak dihanyutkan banjir. Begitulah nasib dialami pesawah di Bendang Pak Yong, Tumpat yang berlaku 2 kali setahun. Situasi itu didakwa berlarutan sejak 2018 kerana tiada lubang air dibina untuk mengalirkan banjir termenung. Laporannya bersama wartawan Nazirah Syaringat di negeri Serambi, Mekah itu. Ibarat menanti buah yang tidak gugur, Cik Harun Omar berkata dia hanya dapat menuai sisa padi yang masih elok. Itu pun dengan kuantiti sedikit tiap kali musim banjir, memandangkan banyak hasil yang sudah rosak akibat ditenggelami air. Itu tidak kira lagi nilai kerugian yang terpaksa ditanggung selepas banyak modal dilabur, termasuk benih padi, racun dan tenaga pekerja yang dianggarkan menelan kos RM1,000 bagi 1 ekar sawah. Nak ayat talih puluh-puluh ribu. Bukan sikit dah. Modal puluh-puluh ribu dah. 28 padi elok. Habis makan yang mata belaka. Tapi nak mana rezeki kita tak ada. Tiap kali musim tengkujuh, kawasan Bendang ini bertukar menjadi pulau dan cukup seminggu, padi tentunya rosak. Jika sebelum ini mereka mampu mengaut hasil sehingga RM10,000 semusim, namun kini hanya cukup-cukup makan. Menurut penduduk Arifin Awang Cik, ketika ini hanya terdapat 2 pagar air yang dibina di kawasan ratusan ekar ini dan ia tidak dapat menampung limpahan air banjir untuk disalurkan ke Sungai Golok. Satu gate pun kat sana ni, kat atas ni. Kat sini lubang tak ada. Memang kosong terus. Ujung Pulau Ular baru ada lubang. Mana yang boleh keluar? Kalau orang dah ramai-ramai satu pintu nak keluar, macam mana nak keluar? Tahun lepas kampung ini ditenggelami banjir pada Februari dan November, malah mereka gusar jika mengalami nasib sama pada penghujung tahun ini. Lebih malang lagi, dugaan itu bukan sahaja dilalui pesawah di Bendang Pak Yong, malah ratusan hektar lagi sawah di 7 kampung di daerah ini. Kita nak lubang air. Kita takut air hujan mari. Selai. Air lulus ni lubang tak ada. Jadi kita nyanyalah, bukan kata hamba sore buat padi semua orang kampung dah Pak Yong ni kau basawa. Negeri ibu, kaca Sweden, kau basawa. Mereka bagaimanapun menghargai insentif dan subsidi yang diberikan kerajaan, malah lebih lega dan berbaloi jika masalah itu dapat diatasi bagi memastikan kelangsungan padi sebagai hasil utama negara. Pesawah juga berharap kerajaan negeri baharu yang bakal dibentuk nanti memberi perhatian kepada sektor pertanian yang sudah sebati dengan jiwa penduduk di sini. Pertanian antara bidang yang wajar diberikan perhatian sewajarnya kerana ia bukan sahaja melibatkan pendapatan petani atau pesawah, malah ia juga ada kaitan dengan isu keselamatan makanan negara. Jadi masalah yang dihadapi pesawah di Bendang Pak Yong di Tumpat ini wajar diberikan solusi jangka panjang agar hasil dapat ditingkatkan, pendapatan petani bertambah, malah keselamatan makanan negara akan terjamin. Laporan Nazirah Syaringat bersama Jurukamera Nazirul Hafiz Japeridin untuk Berita Al-Hijrah.
Bertemu kembali, 10 graduan diraikan dalam majlis graduasi MyRef Hijrah Pernah Skills Program MyRef HSP. MyRef HSP merupakan inisiatif strategik yang dilaksanakan oleh MyRef Etika Family Takaful Berhad dan Universiti Malaya untuk membangunkan asnaf dalam sektor ekonomi digital termasuk asnaf dalam kategori Ar-Riqab. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, program yang tertumpu kepada konsep mentor dan menti serta elemen pemantauan selama 6 bulan itu bagi memastikan setiap latihan yang diberikan berjaya dipraktikan secara efisien oleh para peserta. Program ini juga telah berjaya memberikan kesan langsung kepada para peserta dari aspek peningkatan pendapatan, inovasi produk dan pemasaran secara digital. 40% daripada peserta program MyRef HSP telah menjana pendapatan purata melebihi RM2,000 sepanjang 6 bulan pemantauan oleh MyRef dengan purata pendapatan tertinggi sebanyak RM8,940 dan ia sekaligus mampu menoktahkan kemiskinan. 3 rangkaian ini bergabung bekerjasama untuk lahirkan 10 orang yang graduate pada ni. Di mana kehidupan mereka ini dulu adalah dalam keadaan sukar dan susah. Okey? Tetapi melalui program yang dijalankan ini, mereka ni dia dah keluar daripada kesusahan dan terbukti pada hari ini daripada 10 orang tu, 7 orang dia orang dah jadi muzaki. Dia orang dah boleh keluarkan zakat. Bayangkan satu masa ni dia orang menerima zakat daripada pembayar zakat, sekarang dia dah keluar daripada kepompong kemiskinan. Bukan setakat itu saja, dia dah jadi di kalangan orang-orang yang mampu untuk membayar zakat. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif MyRef Muhammad Khairuddin Rais berkata, program yang dijalankan berjaya memberi impak yang signifikan kepada peserta dan sentiasa memandang ke hadapan bagi melahirkan ramai lagi usahawan yang berjaya. Kita akan cuba untuk push for commercialization dan juga in terms of branding strength tu kita akan cuba untuk bawa jugalah to the next level. Yang sekarang ni ini batch yang kira antara yang pertama yang kita tolak untuk branding yang strong daripada biasa. Maksudnya dulu dia tak ada packaging, tak ada logo dan sebagainya. Jadi sekarang dia dah ada, tapi dari segi commercialization tu dia masih kurang. But for this next batch, kita dah nampak dekat mana kelemahan peserta-peserta yang ada sekarang ni dan macam mana kita boleh leverage pengalaman dia orang ni untuk kita bawa for the next level untuk peserta yang batch seterusnya. Turut diadakan penyerahan zakat pendapatan oleh graduan program MyRef HSP kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan pemberian sumbangan oleh Etika Family Takaful Berhad kepada para graduan. Turut hadir memeriahkan majlis pengerusi TV Al-Hijrah Muhammad Khairun Ngadirun dan Timbalan Ketua Pengarah JAKIM Ruslan Said. Lebih 1,000 keluarga asnaf di Melaka menerima manfaat daripada program Jejak Du'afa yang dilaksanakan sebuah badan bukan kerajaan Global Peace Mission GPM sejak awal tahun ini. Pengerusi GPM Melaka Muhammad Fairuz Ahmad berkata projek menjejaki golongan asnaf yang digerakkan sejak 8 tahun lalu itu dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Beliau berkata projek tersebut bukan sekadar menyalurkan bantuan barangan keperluan asas, malah meliputi kesihatan dan insentif modal perniagaan. Pada bulan Ramadan kita telah berjaya menyantuni seramai 800 orang keluarga. Itu pada bulan Ramadan saja. Dan kebetulan memang kita dapat infak zakat daripada Bank Muamalat. Jadi kita teruskan, ada lebihan daripada Jejak Du'afa Ramadan. Jadi kita bawa kepada bulan ini. Beliau ditemui media selepas menyampaikan bantuan kepada 103 keluarga menerusi projek Jejak Du'afa di Rumah Pangsa Kampung Padang Kesidang Melaka hari ini. Menurut Muhammad Fairuz, menerusi projek Jejak Du'afa itu, penerima menerima pelbagai bantuan berupa barangan keperluan asas seperti beras, minyak masak dan telur. Penerima terlantar juga menerima bantuan peralatan kesihatan seperti katil dan kerusi roda. Bantuan berkenaan diserahkan menerusi kunjungan ke rumah pesakit terbabit. Tambahnya, projek Jejak Du'afa itu sejajar dengan konsep Malaysia Madani
cetusan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menyantuni golongan memerlukan. Sementara itu, beberapa penerima yang ditemui bersyukur dan berterima kasih kepada GPM, JKM dan Bank Muamalat yang menyalurkan bantuan berkenaan. Bantuan itu sedikit sebanyak dapat meringankan beban perbelanjaan dapur yang semakin meningkat ketika ini. Terima kasihlah saya ucapkan, alhamdulillah kata dapatlah bantu sikit banyak kata yang mana pula tu suami tak boleh nak kerja lah pasal hujan turun kan. Bila hujan suami tak boleh nak buat kerja dah. Gaji hari. Terima kasihlah pada yang bagi kita orang bantuan hari ni pada Bank Muamalat dengan Global Peace Melaka. Terima kasih banyak-banyak. Pada era pertumbuhan ekonomi yang kembali rancak selepas pandemik COVID-19, TV Al-Hijrah terus komited dalam membantu usahawan IKS berkembang bukan sahaja di Malaysia, malah ke pasaran global. Ketua Operasi Kempen Bincang Niaga Privilege, Nur Fiha Kasa berkata, bagi kempen kali ini TV Al-Hijrah menerima penyertaan yang amat menggalakkan daripada para usahawan. Syarat dengan pelbagai aktiviti perkongsian, sesi Bincang Niaga kali ini turut memberi pendedahan dan tawaran promosi produk dan perkhidmatan, antaranya dengan kerjasama agensi kerajaan seperti Rural Capital Berhad milik Mara Corporation Sdn Berhad. Menerusi sesi kali ini, TV Al-Hijrah memilih 50 usahawan sahaja daripada 200 penyertaan. Walaupun kehadiran tu maksudnya memang ikut pada kuota yang kita tetapkan, 50-60 usahawan, mereka ni bersemangat bawa produk, nak display kepada di kalangan usahawan-usahawan juga, kepada panel-panel kita kan. So jadi kita rasa macam sangat berbangga, usahawan-usahawan kita sangat bersemangatlah datang, orang kata meluangkan masa datang dan bawa produk untuk diperkenalkan. So jadi dari situ kami juga menjemput panel-panel daripada Rural Capital, iaitu agensi di bawah Mara, dan Malaysia ataupun UK Halal untuk promosikan produk mereka juga, di mana klien usahawan ni, mana contoh kalau usahawan yang jual biskut ke keripik ke benda-benda kering, makanan-makanan kering, mereka boleh mendapat khidmat nasihat daripada UK Halal untuk membawa produk mereka ni keluar ke United Kingdom. Selain pengiklanan biasa, usahawan juga berpeluang menaik taraf promosi produk mereka menerusi platform yang bersesuaian dengan fenomena kini, antaranya TikTok. Saya nak tengok dengan peluang-peluang yang ada yang TV Hijrah sediakan, dan alhamdulillah bila sesi berlangsung tadi banyak input-input yang sangat baiklah yang saya dapat. Antaranya saya jumpa dengan networking baru. Sejujurnya sekarang ni bisnes sangat struggle lah dengan kuasa beli yang kurang, dan faktor yang kedua saya tengok lambakan peniaga juga, saingan yang tinggi, dan yang ketiga dari sudut kos bahan mentah yang semakin hari semakin naik, boleh dikatakan sekali ganda lah. TV Hijrah menawarkan peluang promosi dengan harga yang mampu milik dan harga yang sangat baguslah kan. Jadi kita spend untuk bayar duit pengiklanan tu, tapi return itu nanti akan berganda-ganda. Jadi kos pengiklanan tu amat berpatutan. Bincang Niaga Privilege merupakan kesinambungan siri kempen yang dianjurkan sejak 2016 dan kini diteruskan lagi dengan kepelbagaian pilihan pakej pengiklanan bermula serendah RM5,900. Selain turut menawarkan 5 pakej pengiklanan eksklusif untuk usahawan. PRN Kedah, hampir semua kerusi bertanding 2 penjuru. Bertemu kembali. Perebutan kerusi bagi Dewan Undangan Negeri DUN Kedah kebaikannya akan menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional, PHBN dan Perikatan Nasional. Hanya beberapa kerusi sahaja di Kedah akan menyaksikan pertandingan lebih dari 2 penjuru. Baik, untuk perkembangan lanjut kita bersama wartawan Zaim Zamani di Alostar Kedah. Silakan Zaim. Baik, terima kasih rakan tugas di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang ramai jangka, perebutan kerusi Dewan Undangan Negeri Kedah akan menyaksikan pertembungan
dua penjuru antara PHBN dan juga Perikatan Nasional di kebanyakan kerusi di DUN Kedah ini. Hanya beberapa kerusi saja yang akan menyaksikan pertandingan lebih daripada dua penjuru, iaitu di DUN N1 Air Hangat, DUN N2 Kuah, DUN N3 Kota Siputih dan DUN N25 Bukit Selambau. Selain daripada DUN-DUN tersebut, hampir kesemuanya kerusi di DUN Kedah ini akan menyaksikan pertandingan antara dua gabungan terbesar di Malaysia ini, iaitu PHBN dan juga Perikatan Nasional. Baik, selepas penamaan calon pada sebelah pagi tadi, saya lihat kebanyakan calon yang bertanding di Pilihan Raya Negeri Kedah ini telah memulakan kempen masing-masing. Walaupun ada yang merasakan tempoh 14 hari merupakan waktu yang panjang untuk berkempen, namun bagi setengah calon, mereka perlu menggunakan masa dengan sebaiknya untuk bertemu dengan para pengundi dan membuktikan bahawa mereka layak untuk dipilih pada hari pengundian 12 Ogos nanti. Untuk makluman, pada sebelah petang tadi saya sempat mengikuti kempen yang digerakkan oleh calon bagi DUN Suka Menanti, iaitu Dato' Zamri Yusof, yang merupakan calon bagi DUN Suka Menanti, yang mana pada petang tadi beliau mengadakan sesi santai bersama dengan penduduk di Kampung Berjaya. Dan saya lihat pada kempen tersebut beliau menjelaskan visi dan misinya untuk DUN tersebut, manakala ia juga memberi peluang kepada rakyat untuk menyuarakan pandangan serta cadangan untuk penambahbaikan di kawasan DUN berkenaan. Dan pada sebelah malam nanti jam 9.30 saya pula akan mengikuti kempen yang akan digerakkan oleh calon Perikatan Nasional untuk melihat apa yang akan diberikan ataupun apa yang akan dijanjikan kepada pengundi-pengundi bagi DUN Suka Menanti ini. Dan untuk makluman, berdasarkan cakap-cakap saya dengan penduduk di Kedah ini, rata-rata mereka amat cakna dengan isu-isu semasa yang menghimpit di Kedah ini. Oleh itu, mereka amat berharap calon-calon yang akan menjalankan kempen akan memberikan satu janji yang realistik serta berusaha untuk memastikan isu-isu yang telah lama menghimpit negeri Kedah ini, seperti isu air, dapat diselesaikan dengan segera, kerana ia merupakan perkara asas dalam kehidupan harian rakyat di negeri Kedah ini. Bagi semua calon, rakyat sedang memati buktikan bahawa diri anda layak untuk dipilih sebagai salah seorang adun untuk negeri Kedah ini. Saya rasa setakat itu dulu daripada Kedah. Kita kembali ke studio. Baik Zaim, terima kasih langsung dari Alo Star Kedah. Baik, kita berehat seketika. Sekembali nanti, PRN Kelantan adakah bakal ada kejutan? Bertemu kembali, 45 kerusi DUN bakal dipertandingkan di Kelantan pada Pilihan Raya Negeri 12 Ogos ini. PRN di Kelantan kali ini tampil dengan situasi berbeza selepas pelbagai kejutan dilalui pada pasca PRU15. Jadi untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nazira Syaringa di Kota Baru. Silakan Nat. Baik, terima kasih Adia Kemal di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gelanggang PRN di 6 negeri telah pun bermula, di mana kita menyaksikan pagi tadi selesai penamaan calon di 6 negeri, di mana secara keseluruhannya 245 kerusi DUN dipertandingkan. Dan untuk PRN di Kelantan, sebanyak 45 kerusi DUN akan dipertandingkan, melibatkan 96 calon, dan pada asalnya 97 calon telah pun menghantar borang pencalonan, tetapi satu daripada borang tersebut telah ditolak tanpa dimaklumkan sebab dan siapakah calon yang dimaksudkan. Dan pada PRN di Kelantan pada 12 Ogos ini, kita akan melihat 40 kerusi akan bertanding satu lawan satu, jumlah yang paling besar, 4 kerusi 3 penjuru, hanya satu kerusi 4 penjuru. Dan pada PRN kali ini kita melihat situasi yang berbeza selepas pasca PRU15, di mana kita lihat terdapat gabungan parti, di mana PH bergabung dengan Barisan Nasional, dan pada PRN di DUN Kelantan, mereka membahagikan kerusi 31 kerusi kepada Barisan Nasional, jumlah yang kerusi yang besar, PKR 7 kerusi dan juga Amanah 7 kerusi. Dan seperti kita tahu kenapa lebih banyak kerusi diberikan kepada Barisan Nasional di Kelantan, disebabkan oleh BN lebih dikenali dan juga lebih popular dalam kalangan rakyat Kelantan.
Dan bagi pihak lawan pula, buat pertama kalinya PAS bergabung dengan Bersatu, di mana daripada jumlah 45 kerusi DUN, 39 kerusi diwakili oleh PAS dan selebihnya 6 kerusi oleh Bersatu. Dan kalau kita lihat, Barisan Nasional memulakan strategi yang tersendiri di mana mereka mengetengahkan 30% muka baharu dan masih lagi mengekalkan penyandang-penyandangnya sebelum ini dalam misi untuk mempertahankan kerusi yang pernah dimenangi pada PRU 14 iaitu sebanyak 8 kerusi, dan mereka optimis untuk merampas lebih banyak kerusi lagi daripada PAS. Dan bagi PAS pula, mereka juga menggunakan strategi yang sendiri di mana mereka masih lagi mengekalkan penyandang di kerusi yang sama, antaranya Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob yang mewakili DUN Pasir Pekan dan juga timbalannya Datuk Muhammad Amarni Abdullah di DUN Panco. Jadi lebih kurang 2 minggu dari sekarang, kita akan menyaksikan lebih 1 juta pemilih berdaftar di Kelantan akan memilih parti manakah yang bakal membentuk kerajaan negeri, dan pastinya akan berlaku kejutan di mana sebagaimana yang berlaku pada PRU 15, gelombang pengundi muda selepas undi 18 dilaksanakan pada PRU 15. Jadi setakat ini dulu saja laporan yang saya boleh sampaikan PRN di Kelantan. Kita kembali kepada Adi Akmal di studio. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Nazir Syaingat langsung dari Kota Baru Kelantan. Baiklah, sekian saja untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adik Masyarum dan jurubahasa isyarat Amin Suhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum.